Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera semua diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah diam tak diam daripada hari Rabu lepas kita dah jumpa hari Rabu ni balik dah kan. Sekejapnya waktu berjalan. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Kita kira sekarang ni ramailah yang berada di rumah, tidak ada urusan penting yang perlu anda keluar rumah dan sebagainya. Kekal berada di rumah menonton kami insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita dah pun dengarkan ucapan atau keputusan Perdana Menteri semalam berkaitan dengan Pelan Pemulihan Negara ini. Jadi kita harapkan kita sama-sama memberi sokongan kerana nak bergerak dari satu fasa ke fasa seterusnya ini adalah menjadi tanggungjawab kita juga. Betul. Kerana indikator yang telah pun ditetapkan kan, Eddie, ada juga kes harian yang diletakkan selepas bawah 4,000, selepas bawah 2,000 dan selepas bawah 500. Kita ingin capaikan pada fasa yang keempat iaitu bawah 500 kes harian yang dicatatkan untuk ekonomi bergerak secara seperti biasa dan kita berada dalam fasa yang hampir kehidupan secara normal. Seperti mana yang sekarang ni negara-negara luar telah pun beberapa negara telah pun menjalani kehidupan seperti biasa. Ada yang tidak lagi pakai pelitup muka kerana mereka telah pun mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok. Hampir keseluruhan rakyat mereka telah pun divaksinasi. Itulah plan yang kita ingin capai. Betul. Ada 4 fasa, menerusi 3 indikator tadi disebutkan tentang kes harian. Kemudian keadaan di ICU, kemudian kapasiti keadaan selesa ataupun tidak, kemudian vaksinasi. Jadi ini 3 perkara yang menjadi indikator untuk bergerak daripada satu fasa ke satu fasa yang lain. Buat masa ni kita fikir nak masuk fasa kedua je dulu. Kes kena kurang daripada 4,000 kes seharian. Kemudian populasi penerima vaksin 10%. Kena capai tu. Jadi kepada yang dah didaftarkan untuk vaksin, jangan lari, jangan buat tak tahu. Sebab ramai janji temu janji temu tersebut datang, jangan tak datang. Sebab kita ni kita tunggu bila lah kita nak dapat nama kita. Kan, hari-hari aplikasi MySejahtera. Tekan bila lah kita ni nak dapat kita punya tarikh untuk janji temu dan sebagainya. Ini dia Pelan Pemulihan Negara yang sedikit sebanyak dapat kita gambarkan fasa pertama sehinggalah fasa keempat yang telah pun dinyatakan semalam oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pastinya ini adalah antara yang menjadi tanggungjawab bersama. Bukan hanya setengah pihak, bukan hanya satu dua pihak, tapi semua daripada kita haruslah sama-sama untuk memberikan sepenuh kepercayaan kita kepada Pelan Pemulihan Negara ini untuk dicapai. Kadang-kadang kan kita rasa macam kita tak ada kena-mengena dengan sektor-sektor tertentu, tetapi pergerakan kita, kebertanggungjawaban kita akan menentukan sektor ini akan terus ditutup ataupun akan dibuka yang mengikut peringkat-peringkat ini Jadi ini antara kalau gambaran ringkas tentang apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam berkaitan dengan fasa. Jadi sekarang ni kita masih berada di fasa yang pertama ni kan, dan bulan Julai insya-Allah kalau semua berjalan baik, kalau kes harian kita nampak menurun dan keadaan di hospital yang berkaitan dengan kes COVID-19 ini terkawal, kemudian vaksinasi yang kita lihat semakin lama semakin mendapat sambutan dan juga banyak PPV dah dibuka, ada pandu lalu untuk golongan OKU dan sebagainya. Jadi kita raikan sambutan ini dengan sebaik-baiknya untuk masuk ke fasa berikutnya, Julai Ogos insya-Allah. Sejarah dalam negara kita untuk mencatatkan 200,000 hampir 200,000 dos sehari yang telah pun diberikan semalam. Jadi kita harapkan ini berterusan supaya ramai lagi yang telah pun mendapat vaksinasi. Sekarang hampir 4.5 juta telah pun divaksinasi dan daripada itu 1.5 juta lebih kurang yang telah pun melengkapkan 2 dos. Alhamdulillah, cuma progres ini pastinya semua daripada kita mengharapkan lebih pantas. Tapi inilah yang kita perlu berikan sokongan kita, tanggungjawab kita untuk memastikan program imunisasi kebangsaan ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah kalau diikutkan gandaan daripada awal-awal lu ingat 8,000 ke 10,000 saja penerima vaksin kan. Kemudian berganda-ganda alhamdulillah. Maknanya kita sekarang ni sedang berupaya untuk menewaskan golongan anti-vax ni. Maknanya kita jangan layan dah, tak layan dah. Dan kita berikanlah 20% yang kita tinggalkan itu bagi mereka yang memang tak nak divaksin kan. Tapi itulah kalau kita fikirkan kita fikir diri kita saja ke atau kita fikir orang sekeliling kita juga. Tepat sekali. Baik, rentetan daripada Pelan Pemulihan Negara ini yang telah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini juga ada tatapan yang diberikan dalam harian Metro. Betul. Di sebelah atas ni yang menjadi tumpuannya. Pelan Pemulihan Negara yang menyaksikan imuniti kelompok akhir tahun ini menjadi tumpuannya.
Dan rakyat dijangka nikmati kembali norma kehidupan biasa menjelang akhir tahun ini. Jadi kaji beri vaksin kepada remaja bawah 12 hingga 17 tahun. Betul, kerana kita tahu kanak-kanak dan juga remaja juga bawah 17 tahun menyumbang pada 60,000 kes positif COVID-19 semenjak COVID-19 berada di Malaysia. Negara rugi 1 bilion setiap hari sepanjang PKP 3.0. Ya, kemudian Parlimen boleh bersidang semula insya-Allah pada September atau Oktober ini dengan SOP yang ketat. Ini juga menjadi penantian banyak ahli Parlimen lah. Ya, bila lah Parlimen sampai ada pihak tertentu mengatakan jadikan pusat kuarantin. Ya. Sebab tidak diguna pakai. Jadi itulah antara perkara yang menjadi keutamaan sekarang ini, dan norma asal hujung tahun ini saya rasa kita semua kena letak ni menjadi wallpaper. Kan? Betul, norma asal hujung tahun ini yang kita harapkan. Inilah sinar yang kita harapkan pastinya. Orang kata kita merancang kan, apa yang akan berlaku pada musim hadapan kita pastinya tidak tahu. Kita pun tak tahu bila COVID-19 ni akan berakhir. Betul. Tapi inilah yang kita harus bergantung, kita harus mengharapkan sinar ini yang menjadikan kita dapat kembali kepada norma asal kehidupan. Rindu kan Eli? Betul. Rindu. Mau tak rindu? Kita bersiaran macam ni untuk pakai pentup muka ni. Kami nak senyum pada anda pun, nak senyum pada anda pun susah. Ya, itulah antara cabaran yang harus kita lalui, tapi inilah pengorbanan yang kita lakukan, dan kita lakukan bersama-sama sebab sinar di hujung terowong tu sebenarnya ada. Kita nak pergi atau tak nak ada. Betul. Dan ini tidak boleh berlaku dengan seorang, dua orang, tiga orang. Ini haruslah berlaku apabila ramai-ramai berganding bahu untuk bekerjasama memastikan kita mencapai pelan pemulihan negara. Baik. Ya, betul. Okey, kita nak bercakap tentang perkara ini dan nak melihat daripada dua sudut. Sebab dua sudut ini adalah sudut yang sangat penting. Kesihatan awam dan juga sektor ekonomi ini. Bagaimana perkara yang dua sebelum ini kita anggap sebagai krisis. Satu krisis ekonomi, satu krisis kesihatan. Kita nak pastikan ia berjalan seiring dalam memulihkan keadaan pandemik COVID-19 di Malaysia ini khususnya. Ayo kita ke sana. Oh, ke sini kita ya? Tetamu kita telah pun berada di sana. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Rohaizat Hassan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Dua orang penting ni. Betul, cukup penting. Sehinggalah sektor ini dijadikan sebagai indikator, Eli, untuk beralih kepada fasa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kita mungkin boleh mulakan dengan Dr. Afzanizam terlebih dahulu. Kerana kita melihat kepada sektor ekonomi, 1 bilion, Doktor, yang dikabarkan kita harus kehilangan 1 bilion setiap hari di negara kita sepanjang PKP 3.0. Bagaimana untuk kita katakan tentang perkara ini yang betapa pentingnya untuk kita kembali kepada ekonomi asal? Okey, di sini saya rasa peranan strategi pelan pemulihan negara ini memainkan peranan yang pentinglah. Sekurang-kurangnya apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan pada Menteri semalam, dari segi timeline, dari segi tempoh masa dan fasa-fasa yang bakal berlaku. Dan setiap fasa itu juga dikongsi dari sudut indikator ambang ataupun threshold indicators lah. So supaya memberikan sesuatu panduan bagi semua pihak, baik di kalangan peniaga, baik di kalangan isi rumah, individu dan juga orang kata tu golongan pelabur lah. Tadi disebut tentang kehilangan 1 bilion ringgit setiap hari. Jadi ini menunjukkan bahawa PKP ini memang akan memberi kesan kepada ekonomi. Dan kemungkinan juga jangkaan kepada pertumbuhan ekonomi juga akan mungkin disemak semula. Jadi dengan adanya strategi pelan pemulihan negara ini, ia memberi suatu panduan bilakah rasanya ekonomi itu akan betul-betul dapat dipulihkan. Tapi ia memerlukan seperti disebutkan tadi oleh Eli dan Amin juga tadi, berkenaan dengan penyertaan di segala pihak dari sudut untuk memenuhi orang kata tu segala bentuk SOP supaya kita akan berjaya untuk membuka ekonomi ini dengan lebih dalam keadaan yang meyakinkan. Jadi itu yang saya boleh rumuskan secara ringkaslah apa yang diumumkan semalam. Okey, baik. Dr. Rohaizat, kalau boleh dapat dikongsikan pandangan tentang dua indikator ni. Satu, keadaan dari segi keupayaan untuk mengendalikan kes COVID-19. Satu lagi ialah vaksinasi untuk beralih daripada satu fasa ke fasa yang berikut. Barangkali ada pandangan nak dikongsikan, silakan. Ya, terima kasih Eli. Melihat kepada plan pemulihan negara yang dilancarkan semalam,
saya melihat ianya merupakan satu strategic planning yang sangat bagus di mana kita menetapkan nilai ambang melihat kepada indikator yang agak reasonable. Agak reasonable melihat kepada penularan COVID-19 di dalam masyarakat buat masa sekarang, trend kes-kes positif harian dan juga melihat kepada kapasiti vaksinasi yang telah kita laksanakan. Dan kalau kita perhatikan, kalau dibandingkan dalam tempoh sebulan yang lepas, kita melihat bahawa penurunan di dalam bilangan kes-kes harian yang agak memberangsangkan daripada nilai sehingga 9,000 kepada sekarang dengan 4,900 kes malam 2 hari lepas dan juga kita melihat kepada betapa plan plan imunisasi COVID-19 kebangsaan menunjukkan satu peningkatan yang amat memberangsangkan di mana kalau kita lihat sudah 1.4 juta menerima second dose vaksin dan juga melihat kepada peratusan pendaftaran dalam tempoh sebulan ini sudah meningkat sehingga 59%, menunjukkan sesuatu gambaran yang mana masyarakat kita semakin menyedari kepentingan vaksinasi dan sebagainya, dan kesan daripada kepantasan proses vaksinasi yang telah dijalankan sekarang dengan berbagai inisiatif, kerajaan telah menetapkan sasaran yang pada saya achievable, boleh kita insya-Allah capai secara dengan kerjasama pelbagai pihak. Dan kita lihat sekarang inisiatif-inisiatif yang dijalankan bukan sahaja oleh pihak Kementerian Kesihatan tapi juga daripada pelbagai agensi di luar yang cuba membantu untuk meningkatkan vaksinasi. Dan kesan itulah yang akan dia berkait rapat di antara 3 indikator yang diletakkan semalam. Vaksinasi semakin meningkat, kes semakin menurun dan juga kapasiti katil di ICU juga insya-Allah akan menunjukkan peningkatan kebaikan lah, ke arah kebaikan. InsyaAllah. InsyaAllah, ya. Dr. Hafzan Nizam, kita melihat kepada perkara ini, kita tahu PKP demi PKP yang kita lalui dan pastinya kerugian demi kerugian untuk negara yang kita harus hadapi. Dan melihat kepada keadaan semasa sekarang ini, sejauh mana kemampuan negara kita mampu bertahan lagi? Kerana kita tahu PKP dilanjutkan dan kalau mungkin kes tidak menurun, PKP mungkin akan dilanjutkan lagi. Tetapi bagaimana dengan keadaan ekonomi? Sejauh mana mampu lagi kita bertahan untuk keadaan ini? Okey, kalau kita lihat data-data yang ada hingga bulan April yang lalu, kita dapat lihat negara mendapat satu manfaat daripada perkembangan ekonomi yang positif di peringkat global seperti peningkatan angka ekspor melebihi 60% pada bulan April yang lalu. Kemudian peningkatan dari sudut indeks pengeluaran industri yang melebihi 440%. Justru ketahanan ekonomi itu sebenarnya memang wujud dan kita sedang mengalami fasa pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan itu tidak sekata kerana kalau kita lihat seperti yang sebutkan tadi, sektor-sektor yang berorientasikan ekspor memangnya mendapat manfaat secara langsung. Tapi di sektor perkhidmatan ataupun sektor berkaitan dengan sektor domestik ataupun industri apa dikatakan high touch industries masih lagi terkesan akibat COVID-19. Jadi di sini peranan kerajaan dalam memperkenalkan pakej-pakej rancangan ekonomi itu amat penting bagi memastikan peralihan ekonomi itu dapat diurus dengan sebaik-baiknya. Dan bercakap tentang keupayaan kerajaan ataupun apa yang dikatakan peace to space itu memang wujud. Dan saya rasa kerajaan sebenarnya sangat-sangat berhati-hati dalam merangka pelan pemulihan ekonomi, terutamanya dari sudut kedudukan kewangan mereka. Jadi dari sudut keupayaan memang ada, dari sudut dasar fiskalnya. Dari sudut dasar monetarinya kita dapat lihat kadar transaksi semalam sebenarnya mendapat paras yang terendah. Jadi dua dasar ni mempunyai orang kata tu ruang untuk memberi suatu orang kata tu suntikan ekonomi supaya ekonomi itu dapat bergerak dengan lebih lancar lagi. Tetapi walau bagaimanapun apa-apa pun dia amat bergantung pada situasi PKP, bermaksud keberjayaan kita ni dalam merendahkan teluk dan kita. Jadi saya rasa fasa-fasa ini nilai ambang itu perlu kita patuhilah. Dulu seperti saya katakan tadi memerlukan pernyataan semua pihak untuk menjayakan agenda ekonomi kita.
Okey. Saya nak tanya kepada Dr. Afzal Nizam juga berkaitan dengan indikator yang disebutkan ni. Indikator ni lebih menjurus kepada seperti disebutkanlah kes penularan, kemudian keupayaan sistem kesihatan awam dan juga keupayaan vaksinasi, capaian vaksinasi itu. Kenapa tidak wujudnya indikator dari sektor ekonomi itu sendiri? Maknanya disebutkan okey, untuk fasa pertama ni dari segi ekonomi berapa pencapaian kita bagaimana, kemudian untuk fasa seterusnya macam mana. Kenapa hanya di aspek kesihatan saja yang diutamakan? Barangkali ada penjelasan tertentu? Betul, Andy. Saya suka dengan soalan ini kerana ia sebenarnya menjurus kepada keutamaan yang perlu diletakkan pada tempat yang betul. Krisis yang kita hadapi adalah krisis kesihatan. Jadi maksudnya dari segi keutamaannya itu kita kena selesaikan isu berkaitan dengan krisis kesihatan. Kerana tanpa kesihatan, ekonomi tidak boleh berfungsi. Yalah, kalau ramai yang sakit, ramai yang meninggal dunia dan sebagainya, sudah tentu ekonomi itu kalau worst case scenario-nya boleh lumpuh lah. Jadi kita kena letakkan keutamaan yang betul supaya outcome ataupun kesan daripada apa yang kita capai itu menjurus kepada kesejahteraan kesemua pihak, semua rakyat. Jadi saya rasa itu yang kenapa indikator ambang itu difokuskan kepada sektor kesihatan. Baik. Baik. Sebelum kita akhiri juga kan perbualan kita, perbincangan kita bersama dengan Dr. Afzal Nizam dan juga Dr. Rohaizat. Mungkin Dr. Rohaizat sedikit bagaimana untuk kita pastikan keadaan ini dapat sama-sama kita capai, terutama sekali sebagai rakyat Malaysia yang ada golongan yang masih lagi meragukan tentang vaksinasi. Mungkin Dr. Rohaizat ada sedikit yang ingin disampaikan. Okey, Alim. Saya melihat pada program vaksinasi ini sebenarnya boleh kita capai dengan target-target yang telah diberikan, di mana pada fasa yang terakhir kita boleh mencapai sehingga 60%. Sebenarnya kalau dilihat kepada faktor-faktor yang menyebabkan kelewatan vaksin dan sebagainya itu, kita telah melepasi fasa yang pertama di mana agak perlahan supply dan sebagainya. Tetapi melihat pada masyarakat, peningkatan pada hampir 60% pendaftaran menunjukkan masyarakat semakin mahukan vaksin itu. Dan seperti mana yang diwawarkan tadi, terdapat golongan yang tidak mahu untuk divaksinate dan sebagainya. Saya melihat apabila kita turun di lapangan, saya juga baru dia balik daripada lapangan untuk melakukan pusat vaksin bergerak di Batu Pahat, Farid Sulong. Saya melihat sebenarnya tidak terlalu ramai yang tidak mahu menerima vaksin. Tetapi mereka tidak berkeupayaan dari segi orang tua dan sebagainya, yang uzur, yang tidak tahu untuk mendaftar melalui MySejahtera dan sebagainya. Jadi kerjasama daripada pelbagai pihak untuk turun padang dan outreach sebenarnya yang kita jalankan di hospital UKM sekalipun, kita outreach, turun ke kampung-kampung dan membantu mereka untuk meningkatkan capaian kepada vaksin itu sendiri. Dan insya-Allah saya rasa betul seperti mana yang Ali cakap tadi, mungkin tinggal 20% itu kepada yang betul-betul tak nak sahaja. Insya-Allah kita boleh capai dengan menggembelingkan tenaga daripada semua pihak. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih kedua-duanya, Profesor Madya Dr. Muhammad Rohaizat Hassan dan juga Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid atas kesudian untuk memberikan pandangan dan buah fikiran berkaitan dengan plan pemulihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia yang memberikan sedikit sebanyak. Eli, pastinya ini menerangkan lagi rentetan daripada pelan pemulihan negara yang disampaikan semalam. Sedikit sebanyak kita sebagai rakyat Malaysia tahu apa yang perlu dilakukan. Betul. Kan? Senang cerita macam mana? Kalau buka kedai, memang kedai nak buka sebab nak berniaga, nak bekerja. Tapi kalau orang sakit, tak boleh nak pergi. Jadi tak berjalan juga. Sama juga macam kita kumpul duit banyak-banyak tapi sakit. Duit tu tak boleh nak digunakan pun. Okey. Kita ni Julai, Ogos lagi kira macam separuh masa 2021 ni, mari kita laksanakan pelan pemulihan ini bersama-sama. Dan kita tidak akan berhenti untuk sama-sama mengajak anda semua pastinya. Betul. Baik, kita nak rehat seketika, Eli. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian menarik. Antaranya, guru yang sanggup gadai barang kemas untuk pendidikan anak muridnya. Ya, tu dia. Ni cikgu bidadari syurga saya, kata anak muridnya ni. Itu dia. Sekalinya seketika nanti, Malaysia Hari Ini. Fokus utama pelan pemulihan yang ada 4 fasa ini adalah persiapan bagi memulihkan rakyat untuk kembali kepada kehidupan biasa dengan berlandaskan kepada 3 indikator. Lebih banyak sektor ekonomi dibenarkan beroperasi apabila pelan ini berada dari fasa awal ke fasa seterusnya. Lebih ramai orang akan terima vaksin yang akan membantu negara mencapai imuniti kelompok. Pelan ini dapat terus lindung nyawa dan pastikan kelangsungan hidup rakyat. Rakyat perlu kekal disiplin dan berada di rumah untuk sama-sama lawan pandemik. Teguh kita menang bersama.
yang ditetapkan oleh kerajaan ini dapat membantu kita mengurangkan penularan wabak COVID-19. Kita pun tak nak wabak ni turun naik dekat kita punya negara, dan kita pun nak keluar dengan rasa aman, rasa tenang dan tak ada risiko dalam keluar membuat aktiviti di luar. Well, I think this is going to be a good idea, especially dalam membantu balik sektor-sektor ekonomi yang dah lama terjejas because of the virus. And of course, kita pun tak nak normalizekan this kind of lifestyle because we have our future to chase, our family we need to see. And of course, I hope this is going to be a stepping stone for Malaysians untuk bangun balik from this horrible pandemic. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih atas perhatian anda, dan dalam kita mengarungi fasa yang cukup mencabar ni, kita juga nak mendapatkan inspirasi. Kalau berada di rumah kadang-kadang buat kita resah, gelisah, gusar dan sebagainya. Apa cerita inspirasi yang boleh kita bawakan pada hari ini untuk anda? Kita bincang tentang kisah inspirasi seorang guru yang berkorban untuk kejayaan anak muridnya. Apatah lagi apabila anak murid sendiri ini menghadapi pelbagai cabaran dari segi kekangan kewangan dan sebagainya untuk melanjutkan pelajaran. Kita bersama dengan seorang guru yang kalau kita baca ceritanya memang luar biasa. Sangat luar biasa. Saya masih lagi terkesan. Apa pun kembali kita dengar perkongsian lebih lanjut daripada Puan Nur Hashimah Abdul Rahman, guru Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Saadong, Bacok, Kelantan di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum Cikgu. Hello. Apa khabar? Kembali. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Nur Hashimah lebih popular dengan panggilan Cikgu Shima ya? Ya, Cikgu Shima. Okey. Saya difahamkan menurut pembacaan saya lah. Katanya cikgu mengajar sejarah. Ya. Dan cara pengajaran cikgu ni lebih kepada penceritaan dan juga bersema-sema, bukan hanya menghafal fakta daripada buku teks saja, betul ya? Ya, betul-betul. Ya, okey. Kalau saya mengambil sejarah dengan cikgu, saya rasa ini akan jadi subjek favourite saya lah, cikgu, dengan pendekatan yang sebegini. Okey, kisah cikgu ni menjadi bualan apabila Cikgu Shima menerima anugerah pendidikan yang sangat istimewa, dicalonkan oleh salah seorang murid cikgu. Dan kalau boleh dapat kongsikan sikit tentang cerita ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Puan Nur Hashimah Abdul Rahman, guru SMK Puteri Saadong. Sebenarnya cerita mengenai guru inspirasi ini diilhamkan oleh pelajar saya, Muhammad Afiq Aiman. Okey, Muhammad Afiq Aiman telah menyertai pertandingan guru inspirasi, dan dalam pertandingan tersebut Afiq Aiman dan cerita kami telah berjaya menjadi antara 25 pemenang pertandingan tersebut. Ya, tahniah diucapkan. Okey, cerita pencalonan Cikgu Shima ni pastinya menyentuh hati ramai pihak, terutamanya individu seperti Afiq sendirilah. Ya, kabarnya disebabkan oleh keadaan kesihatan Afiq membuatkan cikgu terpanggil untuk membantu. Kalau boleh kongsikan apa situasi Afiq sebenarnya sebelum ni masa di sekolah? Masa di sekolah, saya mengajar Afiq sejarah semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Afiq kedudukannya dalam kelas, dia berada di meja paling depan sekali. Jadi saya sentiasa memerhatikan dia setiap hari. Dia suka, dia gembira, dia ceria, dia sedih. Dan dia pun sangat rapat dengan saya. Kalau ada masalah, dia akan memberitahunya kepada saya. Dan pada satu hari dia kata, cikgu, saya ni kena ke klinik gunung sebab saya ada penyakit, saya pengidap thalassemia. Dan saya ni susah nak ke klinik sebab saya tak ada kenderaan. Dan saya menawarkan diri untuk menghantar Afiq lah ke klinik gunung 3 bulan sekali supaya Afiq tidak ketinggalan dalam mata pelajarannya. Okay. Saya hantar dan saya ambil dia balik ke sekolah. Okey, maknanya cikgu yang bertanggungjawab untuk membawa Afiq ke klinik untuk memastikan temu janji di klinik itu dapat dilakukan. Dan katanya kalau ada kelas malam juga cikgu bantu untuk menghantar atau membawa Afiq. Apa? Kelas-kelas malam juga cikgu membantu ya.
Ya, untuk kelas malam, saya selalu adakan kelas malam. Kemudian saya menawarkan diri untuk menghantar Afiq pulang ke rumah. Dia kata tak apalah cikgu, saya balik jalan kaki je, tak apa. Okey, jadi itu antara itu di peringkat sekolah. Kemudian habis selesai sekolah, tiba-tiba Afiq dapat kesempatan untuk melanjutkan pelajaran dan sesuatu yang berlaku ketika ini. Apa yang berlaku, cikgu? Selepas SPM, Afiq dapat melanjutkan pelajaran ke matrikulasi. Semasa menunggu result SPM, Afiq selalu menolong saya di perpustakaan. Dan dia ada menceritakan masalah. Dia kata dia dapat sambung matrik tapi dia kekurangan wang lah. Jadi pada masa yang sama, saya rasa inilah masa yang paling sesuai untuk membantu pelajar saya supaya dapat melanjutkan pelajaran, kerana saya rasa pelajaranlah yang dapat merubah kehidupan kita. Okey. Jadi cikgu terpanggil untuk membantu ni walaupun selepas tamat persekolahan. Adakah kerana Afiq masih lagi bersama dengan cikgu sebagai pembantu di perpustakaan? Ataupun ada sebab lain, ada sesuatu istimewa yang cikgu lihat pada Afiq ini? Selain daripada keadaan kesihatannya, ya. Selain kesihatannya, Afiq ni seorang pelajar yang sangat baik. Orang Kelantan kata sangat juru. Sangat juru, Haili. Sangat juru. Juru, Okey, alhamdulillah. Juru. Memang sangat juru. Seorang yang baik, selalu menolong cikgu. Seorang yang rendah diri. Sentiasa bersama cikgu. Kadang-kadang kita tak suruh pun dia akan buat untuk cikgu. Seorang yang sangat membantu. Ya, itulah dia sebab kalau ikutkan, kalau saya lah habis sekolah, saya dah tak mau ada kena-mengena dengan sekolah dah. Ini masih lagi membantu cikgu di perpustakaan, ya. Kalau cuti semester, Afiq akan ke sekolah dan sentiasa bersama dengan saya, menolong saya. Seorang pelajar yang sentiasa mengenang jasa guru. Itulah dia. Alhamdulillah. Okey, cikgu tidak bersendirian. Kita ada Afiq juga bersama dengan kita hari ini. Hello Afiq, Assalamualaikum. Ada cikgu. Assalamualaikum. Ini dia anak muridnya dan cikgunya. Hai Afiq. Cikgu. Afiq betul-betul depan UPSI sekarang ni ya? Ini cuma virtual background saja. Okey. Tapi tak apa. Saya pun terkejut juga ni. Okey, tapi background ni memberikan inspirasi lah untuk Afiq meneruskan pengajian. Okey, Afiq, apa istimewanya tentang cikgu yang dicalonkan menjadi guru inspirasi ni, Afiq? Tadi Cikgu Shima dah cerita tentang Afiq. Sekarang Afiq pula cerita tentang Cikgu Shima. Bagi saya mencalonkan Cikgu Hashimah dalam saingan Anugerah Guru Inspirasi kerana saya melihat Cikgu Hashimah sangat baik terhadap saya. Beliau selalu membantu saya semasa saya bersekolah di SMK Puteri Saadong, bermula daripada tingkat keempat sehingga saya habis pelajar SPM dan sehingga saya berada di universiti juga. Beliau selalu membantu bersama saya. Jika bukan sebabkan Cikgu Hashimah, mungkin saya sudah tidak akan berada di tahap ini sekarang. Jadi sekarang ni dah berupaya untuk melanjutkan pengajian berkat bantuan daripada Cikgu Shima sendiri kan. Saya tak tahulah sama ada Afiq tahu ataupun tidak, ataupun Cikgu Shima bagi tahu tidak. Bagaimana dari bantuan yang diberikan itu kepada Afiq? Mungkin Afiq dapat kongsikan. Selain daripada mengajar, membantu ketika buat temujanji di klinik dan sebagainya, apa lagi pengorbanan yang diberikan? Katanya membantu untuk selepas SPM untuk meneruskan pengajian tu. Apa bantuan yang Cikgu Shima berikan kepada Afiq? Bantuan yang diberikan oleh Cikgu Hashimah terhadap saya ialah semasa saya nak masuk ke matrikulasi. Sejujurnya saya memang kekangan wang lah daripada keluarga saya untuk membayar yuran dan kelengkapan saya. Dan saya sungguh tidak sangka Cikgu Hashimah sendiri menawarkan diri dia. Dia melengkapkan segala keperluan saya dan menghantar saya ke matrikulasi. Bukan di matrikulasi saja, selepas saya mendapat tawaran ke ijazah sarjana muda pendidikan sains di UPSI, saya tidak memberitahu beliau. Saya hanya beritahu kepada guru kaunselor saya di sekolah. Tapi Cikgu Hashimah dapat tahu bahawa saya dapat berita masuk UPSI dan beliau sekali lagi membantu saya lah dalam
menghantar saya ke sana, membagi ajudan dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah. Jadi tercapai cita-citanya untuk meneruskan pengajian. Okey, Cikgu Shima, apa yang saya baca ni ialah cikgu berkorban memberikan bantuan kewangan dengan menyedekahkan barang kemas cikgu sendiri. Adakah itu betul? Ya, betul, Ali. Ya. Sampai begitu sekali cikgu ya. Betul. Ya. Ya. Kenapa cikgu ingin juga berbuat sedemikian? Ali, sebenarnya pada masa Afiq dapat masuk matrikulasi tu, sebenarnya saya sedang menyiapkan rumah. Dan pada masa yang sama saya sedang menjalani rawatan IVF. Dan pada masa ini saya memerlukan wang. Tapi saya rasa walaupun masa tu saya ada masalah kewangan, tapi saya cuba untuk membantu Afiq. Dan saya rasa pada masa ni ada masa yang paling sesuai. Dan saya teringat ada gelang yang mak saya hadiahkan kepada saya. Dan saya nak gunakan gelang ni sebagai bantuan untuk Afiq melanjutkan pelajaran. Besar pahala cikgu. Okey, baik. Saya speechless untuk mendengar cerita ni. Baiklah, Afiq, di kesempatan ni saya tak tahu bila kali terakhir Afiq bersua muka dengan Cikgu Shima. Apa yang nak dikatakan kepada cikgu? Silakan. Saya nak katakan kepada Cikgu Shima bahawa terima kasih Cikgu Shima, kerana mungkin jika bukan disebabkan cikgu, saya mungkin tidak akan berada di tahap sekarang lah. Mungkin saya akan membantu keluarga saya menjual di sana, di tepi jalan hingga sekarang lah. Terima kasih Cikgu Shima kerana anda berada di syurga. Itu dia. Cikgu, sedikit pesanan kepada anak muridnya, silakan. Okey, untuk Afiq tersayang, cikgu doakan Afiq berjaya cemerlang dunia akhirat. Bila berjaya nanti, jangan lupa keluarga, bantu pelajar-pelajar yang bermasalah. Semoga Afiq berjaya selama-lamanya. InsyaAllah. Afiq, terima kasih banyak. Selamat maju jaya di mana saja anda berada selepas ini. Ya. Terima kasih. Cikgu Shima, terima kasih atas pengorbanan cikgu. Semoga menjadi inspirasi kepada yang lain juga untuk bersama-sama dengan anak murid kesayangannya sampai ke penghujungnya, insyaAllah. Dan kita doakan dipermudahkan segala urusan Cikgu Shima dan apa keadaan sekalipun, ya. Okey, terima kasih, Ali. Ya, Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Itulah dia. Cerita yang sangat menarik dan anda boleh dapatkan kepada Star untuk memahami ceritanya lebih lanjut. Puan Shima Abdul Rahman, guru Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Saadung, Bacuk, Kelantan, bersama dengan anak muridnya. Nak kata bekas murid, tidak, masih lagi anak murid sebab masih lagi berinteraksi bersama dan saling berkomunikasi bersama mereka. Muhammad Afiq Aiman yang sekarang ni dapat meneruskan pengajian di peringkat lebih tinggi. Syabas kepada kedua-duanya dan kita berehat seketika. Selepas ni Amy Shah nak kembali dengan pelbagai perkongsian menarik bersama dengan Ani Mizati seketika nanti. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka.
Manakala, pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Baik, masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kepada anda yang baru saja menonton kami, 8.40 pagi, kita bersama untuk hari Rabu, 16 Jun 2021. Jadi kali ini kita nak kongsikan kepada mereka yang minatkan wangi-wangian walaupun berada di rumah. Ada setengah daripada kita yang sangat penting terhadap bau-bauan. Mesti akan pakai punya perfume lah. Jadi ini khas untuk kalian. Kalau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang inginkan, Iba Perfume adakan promotion pada hari ini yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Terus saja kita bersama dengan pengasas Iba Perfume, Tuan Ahmad Iqbal Zulkifli. Silakan Tuan Iqbal, apa yang nak dikongsikan hari ini? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum seperti mana saya pernah bagi tahu, saya merupakan seorang pengumpul minyak wangi yang lebih daripada 50 jenama minyak wangi international. Yang mana setiap botol itu saya beli dengan harga RM2,000 ke RM3,000. Di belakang saya adalah saya tunjukkan, tapi tak boleh nak tunjukkan secara jelaslah sebab ini brand terkemuka. Jadi begini tuan-puan, satu prinsip saya apabila melahirkan sesuatu produk itu, saya harus lakukan sehabis baik. Jadi terlahirlah Iba Perfume yang mana saya belajar dari banyak perkara dari pelbagai negara yang telah pun saya jelajah. Lalu saya hasilkan Iba Perfume yang mana satu untuk lelaki dan satu untuk wanita, yang hanya satu di Asia tidak sama dengan yang lain. Apa yang membuktikan bahawa Iba Perfume tidak sama dengan yang lain kerana kita mempunyai note tersendiri dan mempunyai CJ tersendiri. Dan kenapa saya buat dari Europe? Kerana Europe adalah negara utama yang mengeluarkan minyak wangi yang jenama antara yang paling mahal di dunia. Dan sepatutnya saya sekarang berada di France selama 3 bulan untuk belajar tentang minyak wangi sahaja. Jadi tuan-puan, boleh simpan dulu nombor telefon saya yang tertera di kaca TV, iaitu 013-700-4444. Dan tuan-puan mungkinlah ramai sebenarnya kalau tak sempat salin nombor telefon tu, ambil gambar di skrin TV sebab kita hanya bersiaran dalam 2-3 minit saja. Jadi begini tuan-puan, kalau tuan-puan bertanya saya mengapa saya menghasilkan minyak wangi dan apakah cabaran dan juga inspirasi saya, sebenarnya memang sangat sukar. Pertama, kenapa tuan-puan boleh pilih Iba Perfume ini kerana yang penting sekali adalah kita memilih bauan yang tersendiri, tidak sama dengan yang lain. EDP untuk setiap botol berkandungan 50 ml. Dan kenapa saya buat di Europe juga, kerana kita belajar Europe adalah negara utama yang mengeluarkan minyak wangi dan kita tidak ada ejen dan juga stokis. Jadi tuan-puan, kalau nak beli dengan harga RM170 sahaja, anda akan dapat satu kotak yang wanita berwarna merah ini dan satu kotak yang lelaki, tapi sebenarnya boleh campurkan. Dan kotak tambahan ini saya berikan sebagai hadiah lah untuk cantik, sebagai macam kita nak bagi hadiah ataupun sebagai orang kata koneksi kita untuk simpan juga. Dan kepada 50 orang terawal sahaja yang buat pembayaran terawal, WhatsApp segera untuk dapatkan beg ini. Bagi tahu saja nak order Iba Perfume, 170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Jadi begini, saya sebenarnya telah jelajah ke lebih 15 buah negara dan saya belajar tentang minyak wangi. Dan mengapa saya tidak keluarkan ejen dan juga stokis demi menjaga premium sebuah produk. Semalam apabila saya bersiaran di televisyen, telefon hang banyak sangat. Jadi sampai pukul 12 malam saya keluar rumah untuk mencari telefon baru. Lalu alhamdulillah dapat menyelesaikan masalah dan sekarang saya belum tidur lagi. Staf juga bertungkus lumus untuk membalas WhatsApp anda. Jadi tuan-puan, kalau sedikit lambat untuk balas WhatsApp tu, harap bersabar. Jadi beginilah
saya sebenarnya menghasilkan minyak wangi ni sebab saya rasa kita di Malaysia, kita tidak ingin berada di takhut yang sama. Saya nak kita mempunyai bawang tersendiri, tidak pening, tidak hapak dan boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita sekali. Dan saya sendiri telah melaburkan lebih RM40,000 untuk menghasilkan jenama minyak wangi tersendiri. Dan sejujurnya, saya telah menerima untuk dalam masa 2 hari, saya telah menerima lebih 500 orang memberi testimoni atau berkata, oh, minyak wangi ini yang saya cari. Sebelum ini saya pakai yang mahal. Dan sekarang dengan harga RM170, tuan-puan akan dapat 1 kotak untuk wanita dan 1 kotak untuk lelaki dan dapat lagi hadiah percuma. Tapi hadiah ini, yang cantik beg ini, saya akan berikan kepada 50 orang terawal sahaja yang WhatsApp segera dan buat pembayaran segera. Saya akan staff akan balas mesej sekejap lagi lah. Jadi beginilah. Tuan Iqbal, mungkin yang menariknya, kali ini ada 2 minit sahaja untuk dikongsikan yang paling menarik untuk produk hari ini. Silakan. Begini, kenapa perlu memilih IBA Perfume? Pertama, kerana kita satu-satunya bawang di Asia, dan kedua, kita tidak ada banyak jenis bawang. Kita hanya khas untuk yang premium sahaja. Dan ketiga, kita tidak ada mempunyai ejen dan juga stokis. Dan keempat, harganya sangat murah. Berbanding saya beli dengan harga RM3,000 sebotol ini RM170. Dan insyaAllah nanti saya akan lebih banyak belajar. Dan untuk ID saja pun, untuk letakkan perfume ini saja pun saya telah habiskan ID saja dengan harga RM500,000 kos untuk office-nya saja. Jadi tuan-puan, sebagai tambahan boleh follow juga Instagram saya, Ahmad Iqbal Zulkifli. Boleh ambil gambar di screen TV sekarang. Kalau tak sempat salin tu, boleh follow sekarang sebab saya nak bagi kepada yang bertuah. Yang mana cabutan bertuah lah. Bagi yang membeli IBA Perfume, harga RM170 hari ini, saya akan berikan barangan emas. Seperti mana saya belum, yang ini saya belum bagi lagi lah. Sebelum ini saya pernah bagilah yang cincin emas bernilai dalam RM500-600 lah. Jadi follow juga Instagram saya. Yang penting buat pembelian, ambil gambar yang terakhir akan muncul di kaca TV sekarang. Gambar poster itu akan muncul dalam beberapa saat saja lagi. Ambil gambar dan terus buat pembayaran dan WhatsApp segera. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Tuan Iqbal. Akan siap dalam masa. Bagi tahu saja nak 1 set atau 2 set. Tapi maksimum hanya 3 set saja. Oh, maksimum 3 set sahaja. Betul-betul barang premium ni. Ya, sebab ini premium dan saya nak bagi kepada yang terawal saja. Okey, Alhamdulillah. Tuan Iqbal, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan pastinya kita doakan yang terbaik. Ramai hari ini. Jangan hang lagi phone ya. Kan kena beli lagi sekali phone. Okey, itu dia. Okey, terima kasih Tuan Iqbal. Tuan Iqbal, Tuan Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas IBA Perfume. RM170 untuk 2 perfume yang seperti mana disebutkan tadi. Anda boleh sahaja saksikan siaran ulangan kalau mungkin tak sempat nak ambil gambar, nombor telefon dan sebagainya. FB Live MHI TV3 boleh sahaja saksikan siaran ulangan untuk anda dapatkan produk IBA Perfume. Okey, itu dia perkongsian untuk setakat ini. Kalau mungkin mereka yang sukakan wangi-wangian, kat rumah pun nak wangi-wangi, bolehlah cuba IBA Perfume. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan OAB. Itu dia One Avenue Band yang menghasilkan lagu terbaru dan kita nak kongsi sikit apa agaknya perkembangan terbaru mereka. Segalanya seketika nanti, Malaysia Hari Ini. Ya, suka sama suka. Ya. Ke sama-sama suka? Sama-sama suka. Sama-sama suka. Maafkan saya. You suka I suka you. Itu ada. Ni klasiknya. Betul. Sekarang tak ada apa ayu-ayu dah. Ni kan? macam balik zaman dulu-dulu ni. Lepas tu lirik dia lah. Kita nak tanya juga kan macam mana mereka boleh terfikir untuk mencampurkan maknanya perkataan yang biasa kita cakapkan dalam lirik lagu. Betul. Ayo kita bersama dengan Rehan, vokalis One Avenue Band. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Hai semua. Hai. Macam mana PKP rambut awak boleh potong pendek ni? Potong sendiri. Orang biasanya rambut panjang. Tak, ini filter. Sekarang kan ada macam-macam filter. Saya ingatkan awak macam geng Ellie. Dia potong sendiri rambut dia. Okey. Ini pertarungan terbaru yang memang lain daripada yang lain. Tiba-tiba ada rancak. Kalau tengok music video dia pun macam menari-nari dan sebagainya. Kan? Jadi saya nak beritahulah Anim dan juga Rehan dan juga semua.
saya masih belum move on dengan single pertama tau. Betul. Saya pun. Saya rasa macam sangat kalau kita tak tengok video klip tadi tak tahu pun ini adalah daripada One Avenue Band. Ya, betul. Sebab dia sangat luar daripada apa yang kita dengarkan single yang boom meletup hampir lebih 30 juta tontonan. Ya. Kan? Jadi macam mana? Terima kasih. Single seterusnya ni, single terbaru ni sama-sama suka. Alright, lagu ni kami join dengan Juke, di platform Juke. Itu dapat call dari label, katanya ada gegaran band yang inginkan lagu baru daripada One Avenue Band dan lari sikit pada genre yang first. Jadi lagu ni adalah saya dah simpan untuk satu grup adik-adik perempuan ni, adik kecil-kecil ni, satu band. Tapi ada sedikit masalah sedikit yang tak dapat nak diorang komit dengan lagu tu. Okey. Jadi bila ada peluang untuk yang gegaran band ni, itu saya bincang dengan Abang Mahathir, dengan grup saya. Better lagu ni kita bawa untuk Juke. Jadi alhamdulillah label terima, inilah jadinya. Okey, ada sebarang perubahan tak dari segi lirik dan arrangement lagu tu? Sebab kalau ikutkan lagu perempuan lah kan? Dia lagu perempuan tapi lirik sama je macam tu lah. Oh, patutlah ayu-ayu tu. Betul. Kan? Dia jadi macam bila ayu-ayu tu macam lain pula kan? Macam bila lelaki jadi kan macam comel-comel dia macam sikit lah. Sebab tu dia macam video klip ni pun dengan pakai lain lah. Sangat lain betul. dengan One Avenue Band kan? Tapi cute lah. Saya rasa macam... Satu pendekatan yang lain. yang segar. Yang segar. Cuma yang kat situ lainnya cuma tak ada yang perempuan je, Chana. Itulah dia. Itulah nak tanya tu. Bagaimana dengan... Lagu ni sangat singkat, dia sekejap je. Lepas tu saya pun tengah cuba nak masukkan Chana, tapi lagu ni rasa macam belum ada part perempuan. Jadi label kita tak apa, kita stopkan Chana sekejap sebab kita ada kejutan akan datang dengan single yang seterusnya. Okey. Itulah. Tapi kami faham kalau ikut lirik itu boleh je kalau yang perempuan nak masuk je satu line you janji dengan I ke I janji dengan you tu kan. Ataupun tapi masa part rap ke kan? Ke tadi ada macam sikit rap kan? Okey, tak apalah. Itu mungkin ada kejutan yang kita sangat nak nantikan daripada OAB. Tapi nak tanya juga daripada single yang pertama yang meletup sehinggalah ke lagu yang terbaru. Dia agak lama kan? Dia agak lama untuk penghasilan dan juga kita takut macam ramai yang lupa alamak One Avenue Band. Mana lagi lagu dia? Mana lagi lagu dia? Ke macam mana? Apa reaksi peminat bila macam lama sangat gap ni? Alright, sebenarnya okeylah, alhamdulillah One Avenue Band dapat nama yang besar dekat lagu pertama. Dan lagu kedua pun kita dah buat lagu untuk sedikit pop rock sikit, lari sikit dan ada sedikit selintir yang tak terima sebab diorang bukan cakap tak sedap tapi diorang prefer lagi genre yang sebelum. Bila lagu first kuat sangat. Single ketiga tu kita buat sambungan kisah antara kita. Dan sepatutnya selepas ini lagu sambungan Takkan Tercipta tu single ketiga. Tapi ada peluang untuk gegaran band ni, mungkin salah satu untuk OAB buat comeback balik. Dan alhamdulillah dapat pula call daripada Malaysia. Jadi ada jugalah nampak perkembangan OAB tu sebenarnya OAB ni masih wujud lagi. Okey. Maknanya ni boleh dianggap single untuk projek lah sebab ada kesinambungan. Betul. Baik. Okey, tak apa. Tapi sekali-sekali kena datang dengan kejutan juga. Betul. Lepas diam sekejap sebelum ada sambungan cerita pada lagu-lagu ni kan. Kita bagi kejutan sekejap. Okey. Dan setakat ni ada dengar apa-apa ni penerimaan daripada peminat-peminat? Kalau tanya saya, sebab Rehan ni suara dia tu mendayu-dayu ni tu buat mahal tu. Betul. Kan? Jadi untuk single Sama-Sama Suka ni apa reaksi yang diterima? Abang masa ni alhamdulillah lagu yang ni ramai yang menerima sebab yalah mungkin sebab ayat-ayat dia sangat cute. Lepas tu pendekatan dengan orang kata orang-orang yang maksudnya remaja-remaja sekarang ni kan suka lagu-lagu yang macam pelik-pelik macam ni sekarang kan. Jadi pada edaran masa tu pun kita kena ikut jugalah sebab kita pun nakkan nampakkan OAB ni sebagai ada universal band yang boleh buat semua. Ya, betul. Jadi saya cuba single yang ni lah tapi alhamdulillah lah menjadi. Ya. Silap masuk TikTok ni. Betul. Adalah lepas ni move. Dah buat dah? Oh, dah dia buat. Oh, ya. Okey. Okey. Nanti kita nak share kan, nak tengok bagaimana perkembangan. Pastinya Instagram sangat aktif kan? OAB punya Instagram. Masih yang sama, One Avenue Band Official. Okey. Jangan lupa juga untuk saksikan semua video YouTube single One Avenue Band dekat Fisher Music Entertainment. Dan Facebook pun sama, Twitter.
Okey. Cok, Rehan. You ni semenjak dah you cakap ayu. I nak tanya you lah juga kan. Kalau single pertama tu ada banyak versi kan, ada versi akustik lah, versi piano sebagainya. Agak-agak lagu ni ada versi lain-lain juga ke? Mana tahu? Sebenarnya dalam masa dekat ni kita orang memang tengah nak buat, tapi dengan masing-masing tak boleh nak ke studio, tak boleh nak berjumpa, jadi kita orang host kejap. InsyaAllah lagu tu akan keluar juga, and mungkin beri kejutan juga pada korang semua. Baiklah. Kita nantikan dengan penuh debaran. Kita sukakan surprise ni. Okey. Terima kasih Rehan. Kirim salam semua ya. Okey, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe. InsyaAllah. Rehan vokalis One Avenue Band, OAB. Kadang-kadang saya tahu OAB, saya tak ingat nama. Kan? Kadang-kadang bila kita sebut One Avenue Band, bila sebut OAB tu kita ingat tu band lain. Betul. Sebab dia jarang kan guna short form. Ya, betul. Betul lah. I pun rasa macam tu. Okeylah you. Kita nak rehat seketika. We all nak rehat seketika. Kembali selepas ini ada lagi satu perkongsian untuk yang minit-minit akhir kan, Amy Shai. Kita rehat sekejap. Jumpa kejap lagi. Baik, kembali kita dalam Malaysia hari ini. Terus sahaja kita nak kongsikan apa yang menarik dan apa yang menjadi pilihan penerbit untuk akhbar harian. Kita ada berita harian dan juga NST. Selain daripada itu, kita juga akan kongsikan bersama dengan anda semua statistik harian COVID-19. Kalau seketika tadi kita dah kongsikan Harian Metro, ayo sama-sama kita saksikan. Kita mulakan dengan akhbar. Saksikan terlebih dahulu. Ini dia daripada berita harian. Dos CanSino dan J&J dapat kelulusan bersyarat. 2 vaksin, 1 dos peroleh kebenaran. Pfizer diguna untuk 12 tahun ke atas. Jadi sedikit saya bacakan. Kementerian Kesihatan KKM semalam mengumumkan kelulusan bersyarat penggunaan 2 vaksin, 1 dos keluaran CanSino Biologics, China and Johnson Johnson, J&J, serta memperluaskan kegunaan vaksin Pfizer kepada golongan berusia 12 tahun ke atas. Ini selepas pastinya kajian klinikal yang telah pun dilakukan membenarkan 12 tahun ke atas untuk mendapatkan suntikan vaksin Pfizer. Baik, seterusnya kita nak kongsikan juga apa yang menarik di akhbar NST. Quick action by Luas contains oil spill. Ini berikutan daripada tindakan pantas yang akan dilakukan oleh pihak Luas ataupun Lembaga Pengurusan Air Selangor bagi menghalang kilang rawatan air Sungai Semenyih daripada ditutup kerana pencemaran pada hari Isnin pada 14 Jun. Jadi Luas mengatakan pihaknya telah menerima laporan kejadian tumpahan minyak yang menyebabkan ataupun melibatkan kilang minyak kelapa sawit mentah di Semenyih pada pukul 7 malam hari Isnin dikesan di saluran air di sekitar premis. Tindakan pantas yang dilakukan ini kita harapkan pastinya dapat memberikan solusi yang terbaik untuk membenarkan kerja-kerja seterusnya dapat dijalankan. Okey, itu di NST. Kita nak kongsikan juga statistik harian COVID-19. Ayo sama-sama kita saksikan kes baharu yang dicatatkan 5,419 kes. Daripada kes ini, 6 kes import dan selebihnya adalah merupakan kes tempatan. Seterusnya kita saksikan juga kes sembuh baru. Alhamdulillah melebihi kes baharu yang dicatatkan 6,831 kes. Namun jangan kita ambil mudah tentang jumlah kes aktif. 70,112 kes yang menjadikan kematian baharu sekali lagi kembali pada catatan 3 angka iaitu 101 kematian. Takziah diucapkan, tapi dalam masa yang sama kita mengambil ini sebagai satu keadaan yang sangat serius dan ini pula merupakan taburan kes baharu mengikut negeri. 1,996 kes di Selangor. Selain daripada itu, Sarawak juga mencatatkan tinggi 718 kes, Kelantan 249 kes, Kuala Lumpur 650 kes. Selain daripada itu, Johor juga mencatatkan 366 kes yang selebihnya bawah 300 tetapi masih lagi menjadikan taburan kes. Beberapa negeri turun dan naik, ada yang kes sebelum ni tak ada, Perlis dah ada 1 kes juga. Okey, itu dia berkaitan dengan kes harian COVID-19. Sama-sama kita terus mengekang penularan wabak COVID-19 sementara kita menunggu kita mendapat vaksinasi. InsyaAllah herd immunity yang kita inginkan pada setakat ini. Itu sahaja perkongsian tentang kes COVID-19. Ayo kita bersama dengan Eli Iskandar untuk perkongsian seterusnya. Okey, terima kasih Ani. Kalau kita tengok tadi perincian angka-angka COVID itu masih lagi 5,000 lebih kan? Okey. Kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua selepas purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000.
Jadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan angka ini menurun supaya kita dapat kembali ke norma asal insya-Allah. Okey, antara perkara yang dilakukan sepanjang COVID ini ialah bantuan yang dihulurkan kepada golongan yang memerlukan dan ini salah satu ilham yang tercetus dalam kalangan rakan artis kita ni yang menerima makanan ketika dalam kuarantin selepas dijangkiti COVID-19. Kemudian timbul satu idea untuk membantu orang lain juga. Kita nak bersama dengan Puteri Sarah Liana, pelakon yang tidak asing lagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kita ada dengar cerita ni katanya Puteri Sarah nak membantu golongan yang memerlukan 10 keluarga sasarannya setiap hari. Bantuan dalam bentuk apa tu kalau boleh dapat dikongsikan? Seperti apa yang Ellie cakap tadi tu, masa Sarah positif, masa saya tengah kuarantin positif, tu saya dapat bantuan makanan daripada this one IG yang dia masak. Dia nak minta tolong I review. Jadi masa dia minta tolong I review tu, saya pun fikir, Alhamdulillah ada orang nak bagi I makan kan. Dan dia sponsor I sepanjang I positif tu. Sebab I positif di tempat lain, bukan satu rumah dengan anak-anak dengan family, tidak. Masuk I seorang saja. Jadi makanan dia sangat sedap dan memuaskan hati. Dan I tengok harga dia pun okey dengan amount yang I dapat tu. Sebab makanan yang dibagi tu banyak. Walaupun sebenarnya dia set lunch, tapi makanan tu boleh makan sehingga ke malam dan juga untuk 3-4 orang makan. Oh wow, okey. Jadi so I rasa mungkin boleh buat dengan kakak ni kan. Time lockdown masa tu, first lockdown masa pada 1 Jun tu. Jadi I rasa mesti ada orang yang lagi susah dan mesti yang terkesan time lockdown dan juga mesti ada family yang positif. Lepas tu tak boleh keluar pergi bekerja. Okey. Jadi ini inisiatif yang dia ambil lah. Satu yang menarik sebab ni kolaborasi daripada artis yang menerima bantuan kemudian merasakan hidangan yang disajikan ini juga sesuai untuk diagihkan kepada yang memerlukan. Okey, caranya macam mana? Okey, difahamkan menerusi Instagram Puteri Sarah, kalau kata 1.3 juta ni ramai yang DM ni Sarah. Jadi macam mana? Macam ni. Mula-mula saya letak dekat Instagram, saya war-warkan, tapi tak mendapat bantuan masa tu. Tak ramai, mungkin ramai yang malu, mungkin ramai yang terlepas pandang. Jadi saya minta rakan-rakan yang saya rapat lah, rakan-rakan wartawan saya. Jadi rakan-rakan wartawan mula berita harian, Metro, Utusan, Cosmo. Jadi mula letak di IG mereka, di FB mereka. Jadi bila wartawan-wartawan yang lain yang nampak, diorang war-warkan juga. Daripada situ mula menjadi bualan, orang bagi tahu dan mula DM Sarah. Tapi walaupun mereka DM, tapi ada juga takutlah macam menipu ke apa kan. Jadi saya terus ceritakan sedikit. Ceritakan sedikit background apa semua. Macam itulah. Dan saya akan tengok sebab kalau sekarang ni masa mula-mula kita mulakan dulu, kita cuma boleh bagi bantuan makanan di KL dan Selangor saja. Tapi ramai juga yang minta contohnya barang basah luar KL Selangor. Dan juga ada yang minta tab, laptop untuk belajar. Jadi sekarang ni insya-Allah kami tengah usahakan dan kami mencari sponsor. Oh, maknanya sekarang ni bukan hanya inisiatif ni dalam bentuk hidangan makanan semata-mata. Betul. Okey, jadi melangkaui pelbagai keperluan jugalah. Baik. Okey, Sarah, kalau kita cakap tentang perkara ataupun maklumat yang diberikan kepada anda dan juga rakan-rakan untuk menerima bantuan ini kan, kita kadang-kadang ada perkongsian di media sosial tentang bagaimana pihak-pihak ini kata macam tak cukup barang ni lah apa sebenarnya, kemudian bagi sikit dan sebagainya. Bagaimana Sarah nak mengendalikan situasi ini sebab kalau ikutkan ramai yang rasa memerlukan ni? Betul, itulah. Tapi kita boleh bagi yang kita mampu sajalah. Macam yang Sarah tengok, yang kami tengok yang betul-betul susah, kami akan petang bagi. Contohnya macam ada kawan saya ni, dia ada brain tumor. Jadi kita tahu dia memang tak boleh ke mana-mana pun dan adik dia hanya menjaga. Yang itu memang saya bagi setiap hari. Tapi ada yang sebab yang menghantar tu adalah orang lain, jadi dia sendiri yang tengok. Jadi ada yang kita tengok yang kakak tu bagi report lah kan. Ada yang dia kata rumah okey je, tak susah pun. Ataupun
suami masih kuat lagi, ada kudrat lagi. Jadi yang itu kita bagi sekali je. Macam itulah. Sebab kita nak bagi kepada ramai orang susah. Ya, betul. Kita pun nak, kita tak boleh nak bagi orang tu setiap hari. Kita kena pilih yang mana yang kesian, yang lebih saya fokus adalah family yang ada ramai anak. Sebab kita sebenarnya kesian dekat anak-anak tu yang tak dapat makan. Dewasa tak apa, anak-anak tu. Sebab kita ada anak kecil, jadi kita tahu macam-macam kesian. Betul. Ya. Itulah cabaran menjadi mengusahakan inisiatif kebajikan ni kan. Kadang-kadang ada pihak yang mengambil kesempatan dan sebagainya. Okey, dan kalau tengok visual tadi, Sarah juga berkongsi kepada frontliners juga ya? Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Baik, jadi kepada yang rasa ingin berkongsi juga aktiviti kebajikan ini, bagaimana mereka boleh lakukan? Okey. Yang boleh ke IG Sarah, okey, atau IG Izdihar Rizqallah. Kalau siapa-siapa yang nak membantu, boleh DM kakak tu yang tukang masak tu. Izdihar tu. Ada juga yang membantu, alhamdulillah, yang mana yang kita dapat laptop, kita dapat tab, lepas tu kita dapat barang basah. Boleh DM kepada kakak tu kalau ingin membantu. Ada juga yang minta Sarah nombor akaun, DM Sarah sendiri nak berkongsi, boleh je. Okey, jadi macam-macam perkara boleh lakukan dan Sarah memberikan ruang dan peluang kepada mereka yang memerlukan dan juga mereka yang ingin berkongsi menghulurkan bantuan juga ya. Okey. Maknanya Sarah bukan hanya menerima permintaan untuk mendapatkan barang keperluan, tapi juga mereka yang ingin membantu menghulurkan sumbangan juga diterima juga. Betul. Ya. Okey, baik. Sarah, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan dipermudahkan segala urusan. Okey, thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia Puteri Sarah Liana dengan inisiatifnya. Banyak inisiatif yang dilakukan sekarang ni dalam kalangan rakan artis dan juga Insta famous dan sebagainya, selebriti di media sosial. Tetapi pastikan anda tidak ataupun kita tidak mengambil kesempatan dekat atas mereka dan kita juga boleh rujuk kepada mereka untuk mengetahui bagaimana cara untuk sama ada mendapatkan ataupun untuk menyokong usaha ataupun inisiatif kebajikan ini. Okey, kita nak bersama dengan Anim selepas ini bercerita tentang pemberian vaksin di Selangor yang ditingkatkan sebab kes yang paling tinggi ni di Selangor lah. Jadi bila kes tu tinggi, nak kena tingkatkan lagi usaha untuk vaksinasi. Ya, Nim ya? Ya, itu berkaitan dengan apa baru-baru ini. Pastinya dititah juga oleh Sultan Selangor apabila ingin memastikan beberapa kawasan ataupun PPV di Selangor ini dibuka dengan lebih banyak lagi untuk memastikan dos harian yang dapat dicapai lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Di sini juga dikabarkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi Kebangsaan COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata jumlah pemberian vaksin di Selangor setakat ini 43,000 sehari dan dia akan ditingkatkan kepada 135,000 dos. 135,000 dos sehari pada Julai selaras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai 80% imuniti kelompok. Itu yang kita inginkan berikutan dengan keadaan kes harian di Selangor sangat tinggi. Itu yang juga kita dapat menghentikan penularan wabak COVID-19. Baik, itu berkaitan dengan pemberian vaksin di Selangor untuk ditingkatkan kepada orang-orang Selangor. Bersabar, sama-sama kita jaga SOP setakat ini untuk menanti waktunya akan tiba insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga kepada anda semua berkaitan dengan sumbangan fidyah yang diberikan oleh Majlis Agama Islam Selangor. PKP 3.0 ni pastinya ramai yang terjejas. Keluarga-keluarga yang ramai anak terutama sekali yang kurang berkemampuan. Ada yang kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Jadi keluarga ini didekati oleh mereka yang ingin memberikan bantuan dan sebagainya. Tak tertinggal juga Majlis Agama Islam Selangor yang menghulurkan bantuan melalui pemberian fidyah. Jadi ayo kita bersama dengan Cik Nurhani Salwa Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Operasi Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Nurhani, boleh kongsikan dengan kita semua. Sekarang ini apa yang kita dapat tahu adalah pemberian ataupun pengagihan bantuan yang diberikan kepada mereka yang terjejas melalui pemberian secara fidyah ini. Ini jarang-jarang kita dengarkan. Selalunya sumbangan yang diberikan ini berbeza-beza kan dari segi bentuk bantuannya. Jadi mungkin boleh kongsikan. Silakan. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih pada Nim dan juga MHI atas ruang dan peluang yang diberikan kepada pihak MAIS untuk sedikit perkongsian berkaitan dengan program sumbangan fidyah yang pihak MAIS jalankan.
Dan seterusnya, suka saya nak menyatakan di sini bahawa pihak MAIS telah pun memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 2 juta untuk membantu golongan dan keluarga yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19 ini. Anim ya. Jadi sumbangan ini kami dapat dan kami ambil daripada peruntukan fidyah yang dibayar oleh orang awam untuk tujuan menunaikan kewajipannya sebab dia nak kena bayar ganti puasa lah sebab dia tak dapat melalui bayaran fidyah. Jadi kita punya kumpulan sasar yang Anim ya adalah golongan yang miskin sementara. Miskin sementara ini disebabkan dia kehilangan pekerjaan ataupun mungkin disebabkan dia terpaksa tak boleh bekerja disebabkan macam contoh sekarang kita dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan tak dapat nak bekerja. Baik. Dan mungkin juga dicutikan tanpa gaji ataupun mungkin terpaksa dikurangkan gajinya oleh pihak majikan dan atau hilang terus punca pendapatan lah. Jadi itu adalah kami punya kumpulan sasar lah yang kami akan agihkan untuk sumbangan-sumbangan daripada program sumbangan agihan fidyah MAIS ini. Baik. Jadi untuk setakat hari ini, Adim ya, pihak MAIS telah mengagihkan sumbangan kepada 15,418 keluarga penerima dengan jumlah agihan sebanyak 1.541 juta. Jadi sejak kita lancarkan program ini pada tahun lepas, 28 Disember 2020. Jadi sumbangan yang pihak MAIS beri ini termasuklah adalah pack barang makanan asasi yang kita beri kepada keluarga penerima yang memohonlah. Jadi mungkin itu yang saya boleh kongsikan di peringkat awal ya, Anim ya. Ya, bagaimana cara untuk memohon kalau mungkin mereka yang terdengar perlukan juga bantuan yang diberikan diagihkan oleh pihak MAIS? Okey. Untuk pemohon, sebenarnya pihak kami, pihak MAIS, kita telah pun mengadakan kerjasama dengan rakan-rakan strategik di seluruh negeri Selangor. Jadi untuk setakat hari ini, kami mempunyai seramai 489 rakan strategik yang terdiri daripada pihak jabatan dan agensi negeri Selangor, juga pihak NGOI ataupun Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan dan juga jawatan kuasa Masjid dan Surau. Jadi bagaimanakah pihak mereka ini, kerjasama yang dibuat ini Anim adalah melalui data-data yang kami perolehi daripada rakan-rakan strategi MAIS yang akan dikemukakan kepada pihak MAIS lah. Mereka membantu kami untuk menyaring dan menyimak data-data yang kami peroleh daripada pemohon. Dan cara agihan adalah pihak MAIS membuat agihan ini melalui anak syarikat MAIS sendiri iaitu Teraju Ekonomi Asnaf. Jadi sebenarnya sebarang persoalan lah yang berkaitan dengan program agihan fidyah MAIS ini bolehlah merujuk kepada pegawai-pegawai kami dengan di pihak MAIS sendiri melalui laman web MAIS sebenarnya. Mungkin Cik boleh kongsikan juga bagaimana dengan sambutan pembayaran fidyah, sebab kalau kita tahu sekarang ini mungkin ramai juga yang terjejas dari segi kutipan fidyah yang tahun ini ataupun tahun yang ketika kita melanda pandemik ini dengan tahun-tahun sebelum ni. Okey, alhamdulillah. Saya suka sangat soalan yang Anim beri ni sebenarnya. Sebenarnya untuk program bayaran fidyah MAIS ini memang kita sentiasa berterusan. Untuk tahun ini memang kita target untuk yang golongan sasaran ini untuk 2 juta. Sebenarnya kita untuk penerimaan sumbangan fidyah ini memang meningkat setiap tahun. Kalau macam tahun lepas mungkin kita dapat dalam 3 juta. Tahun hadapan kita target untuk dapat lebih daripada inilah Anim sebenarnya. Tapi alhamdulillah kesedaran untuk pembayar fidyah di pihak MAIS ini dan umat Islam sangat baik. Dan kami pun sebenarnya mengalu-alukan dan menyuruhlah kepada umat Islam yang masih lagi belum menunaikan tanggungjawab untuk pembayaran fidyah, boleh membayar fidyah melalui laman web MAIS www.mais.gov.my. Sebab saya sempat juga singgah di punya laman web tu, hanya sangat mudah boleh dilakukan dengan transaksi secara atas talian juga. Betul. Macam sekarang ini masih lagi buka untuk pembayaran fidyah dilakukan? Betul Anim. Kita sepanjang masa kita akan buka untuk pembayaran fidyah. Ya. Dari segi bantuan yang diagihkan itu bagaimana? Sekarang ini keadaannya masih lagi bergerak ataupun sebelum PKP, semasa PKP yang pertama bermula telah pun dilakukan? Sama juga seperti mana kita menerima pembayaran fidyah daripada orang awam, pembayaran fidyah berterusan dan juga program sumbangan fidyah ini juga akan diteruskan. Ini adalah fasa pertama untuk sumbangan fidyah untuk 2 juta.
Kemungkinan sekiranya kita akan teruskan program ini dari semasa ke semasa sebenarnya. Baik. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih juga berkongsi dengan kita tentang keadaan ini dan inisiatif ini. Cik Nurhani, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga berjaya dan semoga segalanya dipermudahkan. Amin, insya-Allah. Itu dia Cik Nurhani Salwa Jamaluddin, Timbalan Setiausaha Bahagian Operasi Majlis Agama Islam Selangor. Berkongsi dengan kita bagaimana kalau mungkin ialah puasa yang dah lepas ini ada mereka yang ingin membayar fidyah. Pastinya inilah waktunya kerana ianya akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Eli? Ya, betul. Dapat pahala ganti dan juga dapat pahala kerana berinfak. Betul. Kan 2 dalam 1. Express pahala, insya-Allah. Baik, kita dah sampai di penghujung rancangan. Penghujung dah kita ya. Ya, sekejap je kan rasanya. Dia. Diam tak diam, tak duduk lagi hari ini. Okey, dan seperti biasalah, seperti yang kita kongsikan berdasarkan daripada pelan strategi pemulihan negara ni kan, mari kita sama-sama laksanakan tanggungjawab kita. Yang dah berdaftar vaksin, pastikan anda kemas kini untuk tahu bila dan di mana anda perlu mendapatkan vaksinasi. Ya, dan kemudian yang lain tu masih tunggulah dengan bersabar. InsyaAllah giliran anda akan tiba dan jangan keluar ke tempat-tempat yang tidak diperlukan lah. Betul. Dan sama-sama kita menjaga diri masing-masing, tingkatkan imuniti badan sementara kita mendapat vaksin kan. Sebab sekarang ini kalau kita mungkin lebih ekstra, sihat ekstra tu jauhlah sikit ataupun kuranglah sikit risiko kita untuk mendapat jangkitan. Varian semakin lama semakin mengganas, itu yang kita tahu kan. Yang kita tak tahu lagi varian-varian akan datang. Jadi sama-sama kita jaga diri, duduk di rumah kalau tidak ada apa-apa urusan penting. Esok menarik. Di Malaysia hari ini kita akan bercerita tentang pengambilan makanan tambahan. Ya, orang putih kata supplementary lah. Sejauh mana supplementary itu membantu dalam kita mengawal diri kita mendepani cabaran seperti COVID-19. Memang setakat ini tak ada makanan tambahan yang kata makan ini confirm tak dapat COVID. Tak adalah macam tu kan. Pastinya tak ada. Nak jumpa penawar pun tak ada lagi. Tapi pentingnya suplemen dalam kehidupan kita kan. Sebab kita akan huraikan juga esok. Sebab kita tak keluar, tak melakukan aktiviti fizikal sangat sekarang kan. Kalau ada pun berjoging. Dan tak semua orang minat berjoging sebenarnya. Tak minat jogging? Patut. Okey, patutlah angkat tangan. Angkat tangan siap-siap. Jadi okey. Betul. Antara perkara yang dirindukan, didambakan ialah apabila disebutkan sektor sukan dan rekreasi itu kembali dibuka. Itu paling kita nantikanlah. Betul. Sebab sekarang ni sukan terbatas. Betul. Kan? Eli pun dah lama tak main bola keranjang dia. Aduh. Okey, sama-sama kita doakan segalanya berjalan dengan lancar untuk hari kita esok dan seterusnya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Selalu. Bye.